Segalanya di hujung jari anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau Taman Ar-Ridwan yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal dan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa kita 2 bulan lepas, yang mana kita minta supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah pun duduk di bulan Ramadan, dipanjangkan umur, boleh berada menikmati suasana Ramadan di rumah Allah. Tuan-tuan, seandainya ditakdirkan umur kita, ajal kita tahun 2021, biarlah sekurang-kurangnya kita sempat duduk dalam bulan Ramadan tahun 2021. Sekiranya ditakdirkan Allah umur kita hanya sampai 2022, biarlah sekurang-kurangnya sempat duduk dalam bulan Ramadan tahun 2022. Kerana setahun boleh berada dalam bulan Ramadan satu kenikmatan impian bagi orang-orang mukmin. Dalam hadis menggambarkan ada satu orang ini, dia mati syahid, mati berjuang, matinya hebat, syahid. Kemudian setahun kemudian kawan dia pula meninggal dunia. Akan tetapi kawan dia mati biasa. Biasa, bukan syahid, mati biasa. Duduk dengan kuliah, crack. Duduk minum kopi kiok, mati. Biasa, bukan mati syahid, bukan. Lalu dalam hadis cerita bahawa tuan-tuan, orang yang mati kemudian, kawan tadi yang mati biasa tadi, dia masuk syurga terlebih dahulu berbanding orang yang mati syahid tadi. Maqam dia lebih tinggi, darjat dia lebih tinggi, dimasukkan dia dalam syurga terlebih dahulu mengatasi orang mati syahid. Maka para sahabat menjadi hairan, ya Rasulullah, macam mana boleh jadi macam ni? Sepatutnya yang akal kita kata orang yang mati syahid ni makamnya tinggi, orang mati syahid ni masuk syurga dulu. Tapi kenapa orang yang mati kemudian, matinya biasa, tidak berjihad, matinya biasa, masuk syurga dulu, makam lebih tinggi? Kenapa ya Rasulullah? Maka jawapan Nabi mudah. Nabi SAW bersabda, mafhum hadis Nabi, bukankah dalam tempoh setahun itu banyak solat yang boleh dikerjakan? Bukankah dalam masa tempoh setahun itu banyak amalan yang boleh dikerjakan? Dan boleh duduk dalam bulan Ramadan
Boleh duduk bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula ada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, lebih baik pada 1000 bulan. Maka boleh mengatasi pahala makam orang mati syahid tahun lepas. Nak gambarkan apa tuan-tuan, hari ini kita boleh hidup dalam bulan Ramadan, satu nikmat yang cukup besar. Tuan-tuan, di bulan Ramadan, dalam hadis Nabi cerita ada beberapa perkara yang perlu kita perbanyakkan. Jadi malam ni kita cerita perkara-perkara yang perlu diperbanyakkan bulan Ramadan, kemudian habis kuliah kita. Kuliah kita dalam tempoh berapa? 20 minit. 20 minit kan. Tak boleh lama-lama. Dia menganti tertidur nanti kan, tinggal saya seorang. Dalam hadis daripada Sayyidina Salman radhiyallahu an, hadis yang cukup panjang tapi saya ambil pendek di hujungnya saja, bercerita tentang amalan yang perlu diperbanyakkan. Nabi SAW bersabda, antara perbanyakkanlah 4 perkara di bulan Ramadan. Perbanyakkan 4 perkara di dalam bulan Ramadan, yang mana 2 di antaranya adalah untuk membuatkan Allah redha. Manakala 2-nya lagi nak tak nak, kita kena minta. Tak boleh tak minta. Tak boleh tak ada pada diri kita. Kalau tak minta, bukan manusia namanya. Apa dia 4 perkara yang perlu diperbanyakkan di bulan Ramadan? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Fasyahadatu an la ilaha illallah." Perbanyakkan penyaksian terhadap kalimah la ilaha illallah. Banyakkan tahlil la ilaha illallah. Ini bulan Ramadan. Ini kalimah iman. Ini kalimah thayyibah. Afdalul zikri, sebaik-baik kalimah. Kunci kejayaan bagi umat Islam. Sesiapa saja, walaupun amalan dia banyak, sedekahnya hebat, boleh bina masjid, boleh bina sekolah, akan tetapi dia tidak ada kalimah la ilaha illallah, arti kata lain dia bukan Islam, tapi sedekah banyak, dia boleh bina masjid, maka sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah kalau tidak ada kunci kalimah la ilaha illallah. Bulan Ramadan perbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Dalam hadis cerita, bulan Ramadan tuan-tuan, tahlil ini merupakan, kalaulah kita lahir di atas muka bumi disambut dengan kalimah ini melalui azan, maka pastikan akhir kalam kita ditutup dengan kalimah ini. Dalam hadis cerita, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia yakin tak ada Tuhan melainkan Allah. Dia mati dalam keadaan hati dia yakin memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada sembahan melainkan Allah. La ma'bud illallah. Tidak ada tempat pergantungan melainkan Allah. Tidak ada yang boleh selesaikan masalah dia melainkan kembali kepada Allah. Dia yakin bahawa segala ubat tak boleh bagi dia sembuh. Yang boleh bagi sembuh hanyalah Allah. Ubat tu sebagai asbab sahaja. Dia yakin bahawa yang boleh tenangkan hati bukanlah kekayaan. Yang boleh menenangkan hati dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin yang boleh membahagiakan diri dia hanyalah Allah, bukannya makhluk. Mati dalam keadaan keyakinan macam ni, dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam boleh ucap la ilaha illallah, maka pasti syurga. Tuan-tuan, mati nak mengucap ni mudah ke? Boleh ke tuan-tuan mudah tak mati nak mengucap ni? Tak mudah. Sedangkan ada insan yang paling dekat dengan Nabi, ada orang yang paling dekat dengan Nabi, duduk majlis Nabi, bantu dakwah Nabi, orang yang Nabi paling sayang. Siapa dia? Bapa saudaranya Abu Talib. Orang yang paling Nabi sayang, dianggap seperti bapa sendiri, tapi akhir kalam tak boleh mengucap la ilaha illallah. Ini bapa saudara duduk sebelah Nabi, duduk majlis Nabi. Kita hari ini yang tak pernah duduk majlis Rasulullah, dekat dengan Rasulullah pun tidak, sebut nama Nabi menangis pun tidak. Yakin ke kita boleh mengucap la ilaha illallah? Tuan yang dirahmati Allah, tak mudah. Yang mudah orang buat filem mudah mengucap dalam filem. Dia bertumbuk sana, bertumbuk sini,
main motor, kau nak baris sana, kau nak baris sini, accident nak mati boleh mengucap la ilaha illallah. Itu filem. Baru lepas jadi ketua penyamun, joget sana joget sini, orang tikam pada belakang badan dia, jatuh menerak. Orang pusing badan dia, tengok muka dia tersenyum. Siapa dia? Piramli. Aku mati dalam iman. Baru lepas merompak tuan-tuan, jadi penyamun, boleh pula kata mati dalam beriman. Ini filem, tak mudah. Kerana tuan-tuan nak tengok bagaimana akhir seseorang tu, tengok di dunia ni disibukkan dia dengan apa. Kalaulah dalam kehidupan dia disibukkan dengan membesarkan Allah, akhir kalam dia akan keluar kebesaran Allah. Tapi kalau dalam hidup dia membesarkan perkara dunia, dalam hidup dia mengagungkan dunia, cinta pada dunia, membesarkan pekerjaan dia, membesarkan masalah dia, akhir kalam dia akan keluar kebesaran makhluk, kebesaran dunia. Dalam hadis cerita seorang pemuda dalam hidup dia ini businessman. Kerja dia bisnes besi, hadid. Maka dalam hidup dia sibuk duk bisnes besi, hadid, besi. Dia bukan berniaga keropok, kerepek, bukan. Bisnes yang lebih masyhur. Apabila saat sakharatul maut, orang talqin kat telinga dia, ucaplah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang keluar pada lisan dia? Hadid, besi. Sebab dalam hidup dia membesarkan besi dia. Ada kisah yang sama dalam hidup orang ni, duk sibuk kira duit. 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar. Dia bukan kerja cashier, tapi suka kira harta dia. Suka mengira harta, kumpul harta. Nak sedekah pun malas, kedekut. Suka sangat kira harta dia. Hari dia berapa ringgit, aku dah kumpul berapa ringgit dah. Apabila saat sakharatul maut, orang talqin pada dia, nak mati ni, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan mati ni. Apa yang keluar pada lisan dia? 1 dinar, 2 dinar, 3 dirham, 4 dirham. Itu kalau boleh bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu dia macam mana bunyi dia? 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit. Ni tuan-tuan, ada orang akhir kalam dia merapu. Ada orang saat nak mati lah banyak dia merapu, merepek. Minta itu, minta ini, duk cakap benda orang tak faham. Duk kata orang tu nak minta air dan sebagainya, tak kenyang-kenyang, tak hilang dahaga. Banyak merapu, banyak kerenah dia. Kerana itulah gambaran hidup dia. Sepanjang hidup dia banyak merapu, banyak merepek. Maka bulan Ramadan perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Bukan saja lisan kata la ilaha illallah, tapi hati membenarkan bahawa memang tidak ada jalan melainkan kembali kepada Allah. Yang boleh selesaikan masalah COVID ni hanyalah kita kembali kepada Allah. Semua orang Islam munajat minta ampun pada Allah. Dosa dah banyak dah ni. Bumi dah gelap dah tua dah. Macam mana bala tak datang dan rahmati Allah. Hari ni manusia cuba macam-macam. Kita cuba tutup masjid kejap, cuba tutup. Macam mana elok tak? Ada juga COVID-nya. Buka masjid pun ada juga. Tutup balik masjid lah, tutup balik. Ada juga bermain-main dengan rahmat Allah. Masjid ni kilang Allah, kilang rahmat. Rumah Allah merupakan kilang rahmat bagi suatu tempat. Nak tengok satu kampung tu baik, tengok masjidnya, tengok suraunya. Kalau satu perkampungan tu dah tengok suraunya lusuh, tak ada orang urus, tak cicak banyak, begitulah orang kampung dia punya perangai. Tak berapa elok. Tapi satu kampung tu tengok suraunya meriah, walaupun kecil, orangnya satu hati. Itulah gambaran bagi suatu kampung tu ada harapan boleh menjadi baik, boleh bersatu hati. Tuan-tuan tengok surau ni begitu hebat. Orangnya semua senyum, sanggup tunggu saya. Tunggu saya ke tengok jam tu, tak tahu lah. Bila sana habis ni. Yang kedua, Nabi pesan apa? Dia perbanyakkan wa tastaghfirunahu, perbanyakkan istighfar pada Allah. Bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan Allah buka luas-luas pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Bulan Ramadan, bulan keampunan, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita bertaubat pada Allah. Dalam taubat, suka saya cerita bahawa dalam taubat ni ada 3 syarat.
Allah seru kita untuk bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah ajak bertaubat. Dalam taubat ada 3 syarat. Pertama, tuan-tuan kena menyesal. Pertama, menyesal. Pastikan kita berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan hati rasa, ya Allah, aku ni ada dosa. Bila mana kita berjalan atas muka bumi dalam keadaan kita sedar kita ni sedang menanggung dosa, aku ni hina, aku ni tak ada apa-apa, ya Allah, maka kita takkan berani merendah-rendahkan orang. Kalau kita berjalan atas muka bumi dalam keadaan kita sedar kita ni ada dosa, kita takkan berani pandang orang sebelah mata. Kita takkan berani meletakkan diri kita satu tahap yang lebih tinggi, memandang rendah pada orang bawah. Sebab kita tahu kita ni hina. Kita tahu hari ni orang pandang mulia sebab Allah tutup aib. Kalau Allah buka aib, Allah orang tahu apa yang ada pada diri kita, malu kita nak membangga diri, malu nak menonjol diri. Sebab hari ni kita boleh tonjolkan diri kerana Allah tutup aib. Pastikan berjalan atas muka bumi dan kena menyesal. Syarat taubat yang kedua, dia kena azam tak ulang balik kesilapan. Buang segala maksiat. Buang maksiat. Allah beritahu dalam hadis kursi, wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan, tinggallah kejahatan kamu, tinggallah perbuatan jahat. Ini bulan Ramadan ni, buat sungguh-sungguh, minta ampun pada Allah. Tinggalkan. Jangan ada dah perkara yang haram dalam rumah. Tengok sumber-sumber yang dalam rumah kita. Entah-entah tikar getah yang kita bentangkan tu, daripada mana sumber harta dia? Kita beli pakai duit pada mana? Sedangkan kita nak solat dalam rumah, kita nak sembahyang ni, aircon kita, kipas kita, kalau duit yang halal bagus. Tapi kalau sumber yang haram, munajat pada Allah, nak tarik rahmat Allah, nak kejar malam Lailatul Qadar, tapi malaikat tak masuk rumah dia. Sebab apa? Banyak pada sumber yang haram. Pakaiannya pada sumber yang haram, makannya pada sumber yang haram, minumnya pada sumber yang haram. Macam mana kami nak kabulkan doa dia? Sebab tu ramai hari ni orang berpuasa, berlapar di siang hari tapi hanya dapat lapar dan dahaga, berjaga malam tetapi hanya mendapat penat dan mengantuk saja. Tuan-tuan, istighfar sungguh-sungguh. Yang ketiga syarat taubat, apa dia? Salah dengan manusia, wajib minta maaf dengan manusia. Ini yang ramai orang tak buat. Orang hari ini cukup istighfar, astagfirullah, 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 tapi lupa dia ada masalah dengan manusia. Tuan-tuan, wajib minta maaf. Dosa kita dengan Allah, Allah boleh ampun dengan tangisannya sepanjang malam. Dosa dengan Allah, Allah boleh ampun dengan qiyamul lail seumur hidup tak pernah tinggal. Allah boleh ampunkan dosa dengan Allah. Tetapi dosa dengan manusia takkan sesekali terampun dengan tangisan sepanjang malam. Dosa dengan manusia takkan sesekali berkurang dengan qiyamul lail, menangis seumur hidup tak pernah tinggal tahajud. Takkan berkurang sedikit pun dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia hanya akan terampun dengan cara jumpa orang tu melafazkan, aku minta maaf, aku minta maaf, apa ada salah dengan kau. Selesai. Kena minta maaf. Hari ni sampai masuk bulan Ramadan masih lagi simpan permusuhan. Sampai bulan Ramadan masih lagi tak selesaikan hubungan. Bila nak bentang sejadah semayang ni, tiba-tiba kawan musuh dia bentang sejadah sebelah dia. Terus tak khusyuk semayang 8 rakaat, tak khusyuk. Orang jarak 1 meter, dia jarak 5 meter. Tak sedar hati, sakit hati dia. Sedangkan nak buat ibadat pada Allah. Ingat, orang yang ada masalah dengan manusia, hablum minan nas dia tak baik, tak jaga, maka amalan banyak mana pun akan tergantung, tak sampai. Hablum minallah, semua orang nak jadi baik, semua orang nak nampak baik, cantik, insya-Allah sampai. Tapi hablum minan nas tak selesai. Dua-dua ni tak boleh naik, melainkan tergantung. Kena selesaikan dengan manusia. Sebab tu sampai hari ni solat banyak, Quran kita banyak, tapi hati masih lagi tak berubah, akhlak masih lagi buruk. Sebab amalan tak naik rupunnya. Masalah dengan manusia. Minta ampun, istighfar pada Allah bulan Ramadan. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah, fatas'alunallaha jannah. Minta kepada Allah syurga bulan Ramadan. Minta syurga. Yang selalu imam kita baca selang-selang solat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah,
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Minta syurga. Ustaz, doa tu panjang Ustaz. Selalu dengar tapi tak cuba nak apa. Ada yang pendek tak? Ada pendek. As'alukal jannah. Itu paling pendek. As'alukal jannah. Aku minta syurga ya Allah. As'alukal jannah. Minta syurga. Apa makna syurga tuan-tuan? Syurga ni merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kasih sayang dia, itu syurga. Syurga ni merupakan tempat untuk Allah menzahirkan, mempamerkan, membuktikan, meluahkan perasaan kasih sayang dia. Ini syurga. Di syurga jelas tengok Allah sedang sayang. Di syurga jelas nampak Allah sedang bagi kasih sayang. Kita hidup di dunia, bila kita perasan Allah sayang kita? Cuba ingat balik. Bila waktu-waktu kita berasa Allah sayang aku? Bila mana Allah bagi nikmat seketul depan mata, kita kata ya Allah kau sayang aku ya Allah. Tapi bila mana Allah bagi sedikit ujian, sedikit kesakitan untuk membuktikan, mengesahkan betul tak kamu sayang padaku, kita mula naik angin, kita mula marah, kita mula mengeluh, kita mula barat. Ini kita kata Allah tak sayang kita. Sedangkan ujian Allah bagi untuk membuktikan betul tak kita sayang pada Allah. Minta syurga pada Allah. Yang terakhir, yang terakhir, bila sebut akhir semua angkat kepala. Alhamdulillah, akhir dah. Dia. Yang terakhir, yang keempat, apa dia? Wa ta'awwadhu bihi minan nar. Nabi suruh perbanyakkan minta jauh daripada api neraka. Imam kita baca apa? Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta jauh pada api neraka. Ustaz, doa yang tu pun saya tak hafal. Yang pendek ada. A'udzu bika minan nar. Tu paling pendek. A'udzu bika minan nar. Aku minta jauh dari api neraka. Minta jauh. Tuan-tuan, neraka ni apa? Ringkas. Kalau syurga tadi merupakan tempat, ni masuk dia. Hafal. Kalau syurga tadi merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kasih sayang dia, manakala neraka merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kemarahan dia. Ini neraka. Neraka ni tempat untuk Allah menzahirkan kemarahan dia. Jelas nampak Allah sedang marah. Sebab tu bagi orang faham apa makna neraka, dia takkan sesekali kata, Ustaz, kita orang Islam kan, kita masuk neraka nanti syurga juga akhirnya kan? Tuan-tuan, bila kamu dah masuk neraka, bermakna kamu adalah orang yang Allah dah lemparkan kemarahan dia. Neraka tempat untuk Allah menzahirkan kemarahan. Allah lemparkan marah, jelas nampak di neraka. Di dunia tak boleh. Di dunia kalau Allah nak tunjuk marah dia kiamat, tuan-tuan. Bila kita perasan Allah marah kita kat dunia ni? Bila tuan-tuan perasan Allah marah? Kita perasan bila mana hajat kita tak tertunai, kita kata Allah marah. Ni kita sangka buruk. Bila mana nak berniaga siang hari di bazar, asyik hujan. Sekarang tak hujan dah, asyik hujan je, kita kata Allah marah lah ni. Ni kita sangka buruk dengan Allah. Sedangkan kita dah lama tinggal tahajud, tak rasa kita ni jauh pada Allah. Tak rasa pun Allah sedang marah. Dah lama tak buka Quran, tak rasa pun yang kita jauh pada Allah, Allah sedang marah. Dah lama kita tak bangun tahajud, menangis pada Allah, taubat pada Allah, tak rasa pun Allah sedang marah. Tanda Allah marah pada orang tu bukan Allah terbalikkan bumi saja, tapi berkurangnya amal dalam diri. Jarangnya bangun tahajud, dia sedang jauh pada Allah. Jarangnya air mata menangis mengalir. Bila kali terakhir mengalir air mata? Tanda hati tu keras. Orang keras ni jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati keras, suka nak menangis, tak rasa Allah sedang marah, minta jauh pada api neraka. Jadi itu saja 4 zikir yang kita kena amalkan. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, astaghfirullah. Yang ketiga, as'aluka jannah.
Yang keempat, a'udzubika minan nar. Saya baca nanti tuan-tuan ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan tambah dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa minta maaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha memaafkan, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah aku ya Allah. Minta maaf. Tuan-tuan, last 5 saat. Jangan kira, 5 saat saja jangan kira. Tuan-tuan, apa beza taubat dengan maaf? Pernah tertanya tak? Ini afwa, minta maaf. Apa beza taubat dengan maaf? Tuan-tuan tengok ulama cerita, taubat ni tuan-tuan datang di akhirat kelak, Allah akan tanya, kamu ingat tak waktu ni? Allah betangkan dosa, kamu ingat tak waktu ni? Ingat tak saat ini? Di ketika ini, di tempat ini, di waktu kejadian ini, kamu ingat tak apa yang kamu buat? Kita kata, ya Allah, aku ingat ni aku, ya Allah, aku berdosa, ya Allah, tapi bukankah aku dah bertaubat? Maka kata Allah, ya, kamu dah taubat dan aku dah pun ampunkan dosa kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Ini taubat. Manakala maaf tuan-tuan, Allah tak sebut dah dosa. Maaf ni Allah tak cerita dah dosa kita. Allah terus padam, Allah terus masukkan kita ke dalam syurga. Allah tak tanya. Ini maaf kata ulama. Masing-masing ada kedudukan, kelebihan tersendiri. Taubat pada Allah, minta maaf pada Allah. Bahasa Melayu tak apa, ya Allah, aku minta maaf, aku minta maaf, aku banyak dosa. Kalau macam inilah hidup kita tenteram. Akhir zaman ni istighfar kena banyak, selawat kena banyak. Dua benda ni, istighfar dengan selawat pada Nabi SAW. Itu saja yang saya boleh sampaikan pada tuan-tuan. Maafkan saya sekiranya terlebih masa. Yang baik datang pada Allah, yang buruk atas kelemahan saya. Hakikatnya baik buruk tu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qali hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya di hujung jari anda.